Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan bantu perubahan iklim semasa, antara fokus berita dari Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Dia. Sarawak harus menguasai teknologi pengumpulan data dan kecerdasan buatan AI dalam membantu perubahan iklim semasa. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, dengan perubahan iklim yang kini memberi impak menyeluruh, manusia pada masa ini yang bergantung kepada teknologi bagi memudahkan cara hidup dan cara bekerja. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan dengan cuaca yang semakin panas yang memberi kesan langsung kepada sumber makanan, perolehan data semasa adalah penting bagi memastikan hala tuju kerajaan selari dengan konflik dan kehendak semasa. Beliau memberitahu demikian semasa menerima kunjungan hormat daripada Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya, Kuching. Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh pengurusi SDEC Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani. Kunjungan itu bertujuan untuk menjemput Premier Sarawak bagi Majlis Perasmian Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia 2023 yang akan diadakan pada Oktober nanti. Acara antarabangsa itu akan berlangsung pada 4 hingga 6 Oktober di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Jumlah purata kutipan sampah oleh Majlis Perbandaran seluruh Sarawak meningkat sehingga kira-kira 700,000 tan sampah pada setiap tahun. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, senario itu memerlukan Majlis Perbandaran memperuntukkan sejumlah wang yang besar bagi menangani longgokan sampah tersebut. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menjelaskan bahawa ini juga termasuk kos penyelenggaraan tapak pelupusan sampah. Menurutnya, berdasarkan data yang diperolehi pada tahun 2019 hingga 2020, ia menunjukkan lebih 30% daripada hasil Majlis Perbandaran telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Ujarnya lagi, ini bermakna sekiranya tiada langkah proaktif yang dilakukan untuk melaksanakan aktiviti bahan kitar semula dan pengurusan sisa pepejal yang baik, maka ia akan memberi impak negatif kepada hasil pendapatan kewangan majlis di bawah pihak berkuasa tempatan dalam jangka masa panjang kelak. Ujarnya lagi, ini bermakna sekiranya tiada langkah proaktif yang dilakukan untuk melaksanakan aktiviti bahan kitar semula dan pengurusan sisa pepejal yang baik, maka ia akan memberi impak negatif kepada hasil pendapatan kewangan majlis di bawah pihak berkuasa tempatan dalam jangka masa panjang kelak. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah program pertandingan kitar semula peringkat sekolah zon Kuching dan Samarahan bagi tahun 2022 di Auditorium Muzium Budaya Borneo di Kuching. Justru beliau menyambut baik program seumpama itu dilaksanakan bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar sekolah yang merupakan salah satu daripada amalan yang harus diterapkan dalam amalan harian. Jelasnya lagi, program amalan 3R iaitu guna semula, kitar semula dan kurangkan dalam komuniti penting untuk mengukuhkan kesedaran masyarakat tentang perlindungan alam sekitar dan pengurangan sisa di tapak pelupusan sampah sekaligus boleh membantu dalam pengurangan pelepasan gas rumah hijau yang dihasilkan di tapak pelupusan sampah yang merupakan salah satu punca kepada perubahan iklim. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Sim turut menyampaikan anugerah khas kutipan aluminium tertinggi kepada Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China Chonghua nombor 3 bagi kategori sekolah rendah, Chonghua Middle School nombor 1 bagi kategori sekolah menengah. Bagi anugerah khas kutipan plastik tertinggi pula dimenangi SJK Chonghua nombor 2 dan Chonghua Middle School nombor 1. Manakala bagi anugerah khas kutipan kotak minuman tertinggi dimenangi oleh SJK Chonghua nombor 2 dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Sementara itu, bagi kategori pihak berkuasa tempatan pula, johan pertandingan dimenangi Majlis Bandaraya Kuching Selatan, tempat kedua Majlis Perbandaran Sibu dan tempat ketiga Dewan Bandaraya Kuching Utara. Manakala bagi program Recycle for Life Circle Poster Competition 2022 di Zon Kuching dan Zon Kota Samarahan, bagi kategori sekolah rendah dimenangi SJK Chonghua Pangkalan Baru dengan tajuk Love Green Go Green dan johan bagi kategori menengah pula dengan tajuk
poster Think Smart, Think Green, Think 5R dimenangi oleh SMK Bandar Kuching nombor 1 sekaligus memenangi anugerah utama Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Seramai 72,000 pelajar dari 111 buah sekolah menyertai program tersebut melibatkan 69 buah sekolah di zon Kuching dan Semarahan dan 42 sekolah dari zon Sibu dan Sarike. Baik, media arus perdana di Sarawak digesa untuk terus menegakkan nilai-nilai keterangkuman yang sedia ada dalam kalangan rakyat negeri ini menerusi maklumat-maklumat yang disalurkan. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, usaha tersebut penting memandangkan Sarawak bakal menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Sim berkata beliau tidak risau mengenai masa depan status kewangan negeri ini kerana Sarawak bakal dilimpahi kekayaan dalam tempoh 7 tahun akan datang. Sebaliknya, beliau bimbang nilai-nilai inklusiviti termasuk perpaduan dan saling hormat-menghormati akan berkurangan ketika rakyat mengecapi nikmat kekayaan kerana ia boleh mewujudkan situasi tidak diingini, terutama sekali polarisasi dan perbezaan. Dalam pada itu, Timbalan Premier turut menyeru pengamal media arus perdana agar terus bersama-sama memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara. Beliau berkata demikian dalam majlis bersama pengamal media yang dianjurkan sempena sambutan Tahun Baru Cina di Kuching. Jelasnya, sebagai sebuah institusi profesional dan berkredibiliti tinggi, penting untuk media arus perdana menyalurkan maklumat yang tepat mengenai usaha-usaha kerajaan termasuk dalam penyediaan kemudahan infrastruktur bagi memastikan keharmonian rakyat. Lebih 200 pengamal media hadir pada majlis tersebut yang turut disertai Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang serta Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Kok Chiang. Persimpangan lampu isyarat di bulatan Tabuan Tranquility Kuching kini beroperasi dan dibuka kepada orang awam bermula hari ini. Pra-pelancaran pembukaannya disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas yang turut disertai Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Chiu Chi Yo dan Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Richard Tajan. Bercakap selepas pra-pelancaran itu, Dato' Amar Douglas Ugah berkata ia merupakan persimpangan lampu isyarat yang pertama telah siap daripada 5 keseluruhan persimpangan yang dibina di sepanjang Kuching Semarahan Expressway. Katanya beliau telah dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembinaan bagi 4 lagi persimpangan berjalan lancar dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan melahirkan keyakinan keupayaan pihak kontraktor menyiapkan pembinaan 4 persimpangan terbabit. Jelas beliau, ia merupakan sasaran Kerajaan Sarawak. Projek terbabit dijadualkan siap pada 10 Januari 2024. Projek berkenaan menelan kos keseluruhan sebanyak 72.7 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak merampas 13,000 liter minyak diesel bersama dengan peralatan dengan anggaran nilai rampasan berjumlah RM30,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis yang disyaki menyimpan barang kawalan tanpa lesen atau permit berdekatan lorong Sabur Jalan Pending di Kuching awal pagi tadi. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata dalam serbuan kira-kira pukul 5.30 pagi, seorang lelaki berusia 43 tahun yang disyaki penjaga stor simpanan minyak diesel turut ditahan bagi tujuan siasatan lanjut. Katanya suspek didapati tidak mempunyai sebarang lesen atau permit khas atau surat kebenaran dari pengawal bekalan bagi berurusan dengan barangan kawalan berjadual. Menerusi satu kenyataan, Matthew Dominic berkata, kes akan disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak dilesenkan. Serbuan dijalankan oleh 10 orang pegawai penguatkuasa hasil risikan dan siasatan yang telah dibuat sejak 2 minggu lepas.
Matthew Dominic menegaskan pegawai penguatkuasa KPDN Sarawak akan terus menjalankan pemantauan dan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas mana-mana orang yang disyaki melakukan penyelewengan melibatkan barang kawalan di negeri ini. KPDN Sarawak juga memohon masyarakat supaya bersama-sama membantu kementerian dengan menjadi mata dan telinga dengan menyalurkan maklumat melalui saluran rasmi kementerian. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan.